السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia. Walaupun agak lambat sikit, minta maaf ya, menjauh. Saya bertolak tadi pukul 7 lebih, 7.30 lebih. 9 baru tak sampai Parit lagi. Itu pun bukan laju no. Keretanya laju, drivernya slow, kapcai boleh motornya, mudah bersikar tak boleh motornya. Jadi minta maaf dia. Umur dia benar, baru 8 tahun umur baru 8 tahun. Tahun depan 18. Lagi setahun lepas itu 28. Lagi setahun lepas itu 38. Begitulah seterusnya. Bila kan baru 8 tahun, tambah kosong. Jadi boleh datang tu kerana okey lah tu ya. Boleh datang juga ya. Nyawa ada lagi, boleh cakap lagi, boleh ngajar lagi, walaupun lambat. Kata orang putih apa? Better late than never. Faham mana cakap orang putih? Better late than never. Biar lambat asalkan jangan langsung tak ada. Jadi mudah-mudahan kita akan sedar siapa kita, apa tugas kita dalam dunia ni, ke mana kita nak pergi, lepas ini nak ke mana ya. Lepas tu apa berlaku di sana esok. Ini kita nak bersedia ni. Bersedia dengan persediaan-persediaan untuk hidup setelah kita mati.
Kerana kita tak lama lagi akan mati. Macam umur-umur kita ni, tak usah kira tahun, tak usah kira bulan, tak usah kira hari, kira saat saja. Anytime boleh mati ya. Yang muda-muda kan seronok pula, kan tentu. Kerana mati pun ada rukun. Ada rukun mati. Rukun mati yang pertama tuai ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang ketiga kencing manis ada. Yang keempat lemah jantung ada. Tak ada. When your time comes, out you go. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Ya. Sebelum kita baca kitab, saya nak cerita tentang mati dulu, tahu. Di suatu masa sebelum zaman Nabi Musa, ada seorang raja. Negaranya sungguh maju. Dianya pula kuat, gagah, perkasa rajanya. Jajahan takluknya banyak. Jadi pada suatu hari dia merancang nak mengadakan perarakan untuk menyambut ulang tahun pemerintahannya. Maka dia buatlah persediaan untuk mengadakan perarakan itu. Disiapnya lah dengan kudanya, dengan bala-bala tenteranya. Jadi bila hari perarakan tu, beraraklah mereka. Dia depan sekali, naik kuda yang begitu cantik, betul so, betul gagah. Di belakang itu tentera-tentera bergajah. Di belakang lagi tentera-tentera berkuda. Di belakang itu tentera-tentera jalan kaki. Maka beraraklah dia di keliling bandar di kawasan ibu negara itu. Ya, rakyat pun berbaris di tepi jalan, menjerit-jerit, ampun tuanku, daulat tuanku, hidup tuanku dan sebagainya. Ketika itu iblis masukkan rasa takabur dalam hatinya. Dia dah rasa diri dia semoga handai aku ni, terror aku ni, bagus aku ni, gagah aku ni. Dah ada rasa takabur dia dalam diri dia, tahu masa itu. Makin lama makin megah, makin lama makin megah, makin lama makin megah. Tak semena-mena datang dari depan seorang tua. Rambutnya pun kusut masai, pakaiannya pun compang-comping, berdebu-debu badannya, misai janggutnya tidak terurus. Datang dari depan, lalu menyambar tali yang menjadi kekang kuda tu. Yang dipegang tali itu, maka terhentilah perarakan itu. Raja pun sangatlah murkanya. Tahu murka? Marah, angry, furious. Ada kaum putih yang betul furious, tahu? Dengan kaum putih begini. The king became very furious. Dia pun mengangkat continya, nak ngempuk orang tua tadi. Kata orang tua tu, ampun tuanku, jangan pukul Patik. Patik bukan sengaja nak mengganggu perarakan tuanku ini. Tapi Patik ada berita yang nak disampaikan kepada tuanku. Patik ada mesej nak sampai kepada tuanku. Ya, nak pakai handphone pun bateri dah habis. Zaman itu ada ke handphone pun? Zaman sebelum Nabi Musa ada ke handphone? Ya. Jadi tak dapat nak apa, saya Patik kena apa, kena sampaikan sendiri. Kalau ia pun kata raja tu, apa salahnya kamu datang sebelum ke 11 perarakan ni, datang ke istana, kamu kabarlah apa berita yang nak kamu sampaikan. Apa kata orang tua tu? Tak ada masa tuanku, there is no time for that. Oh, pandai cakap putih dulu tu. There is no time for that, katanya. I must speak to you now, katanya. Sudah mendesak benar kata-kata itu, baiklah. Nanti kita datang ke sana, kamu datang ke sana. Dan kamu boleh cerita apa yang kamu nak cerita dalam sana. No way, tuanku. There is no time for that. I have to speak to you now. It's a matter of life and death. Faham ke saya ni cakap putih ni? Tak faham? Faham. Ini hal hidup dan mati. Patik kena cakap juga kejap-kejap ni tuanku. Baiklah, kata. Macam mana nak buat macam ni, kata dia. Kata dia orang tua tu, tuanku tundukkan kepala tuanku
Biar patik bisikkan ke telinga tuanku. Raja pun mau tak mau tundukkan kepala. Orang tua tu membisikkan ke telinga dia. Tahu apa bisiknya? Akulah malaikat maut. Ha, bila dengar itu, raja tu ngeletor lah, tok ya. Ha. Menggeletor dia. Kerana takut habis takabur nanti hilang. Dalam masa dia sangat takabur, dalam masa dia disanjung-sanjung, dalam masa dia sangat megah, habis hilang semua. Tolong jangan ada kejap ini kerja. Tolong jangan kerja. Biar aku balik ke sana aku nak kalau aku mati biar depan-depan gondik-gondik aku. Gondiknya beribu-ribu tau. Isteri mu kata-kata. Mu raja zaman dulu raja banyak dah isterinya. Banyak kata. Nabi Daud pun 99 isterinya tau. Nah ini pula zaman sebelum itu lagi lah. Biar aku depan-depan isteri aku nak tu. Kata orang tua tu, no way. Aku mesti cabut nyawa kamu sekarang je. Dicabut nyawanya. Ram. Matilah raja itu setelah sangat bangga, setelah sangat agung, setelah sangat hebat rasanya. Mati dalam kehebatan. Mati dalam keagungan. Mati dalam keangkuhan. Itu raja. Kalau boleh berlaku kepada raja itu, apakah dia tak boleh berlaku kepada kita? Boleh ke tak? Tengah ngajar ni mati mana tahu kan? Balik dalam ngajar orang Belanggur mati, boleh mana tahu kan? Perempuan yang ada di sini pun boleh mati tak ke mana? Jalan terlanggar akut tu jatuh. Dia jatuh tu tempel di royan dah mati. Ini mesin royan kan? Tak ada. Boleh mati tak ada tempel di royan, tempel di macam. Tak ada tempel di macam, tempel di apa? Patuk di ular. Semua boleh mati ya. Bila time mati itu matilah tu. Jadi persoalannya kita ni mesti merasa mati. Kemudian apa persediaan kita untuk menghadapi mati? Itu yang kita kena fikirkan. Udah mati esok boleh ke tak boleh kita menjawab soalan mungkar dan nakir. Bangkit kita macam mana nanti di hari kiamat? Elok ke tak elok, sempurna ke tak sempurna wajah kita, rupa kita, ataupun dibangkitkan seperti binatang yang perangainya diamalkan dalam dunia ni. Kemudian macam mana dia berjalan daripada kubur kepada mahsyar? Ada kenderaan tak? Kerana ada orang yang berkenderaan, ada orang yang berambat, ada orang jalan kaki, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut. Malahan ada orang dari kubur kepada mahsyar berjalan atas kepalanya. Terkejut Aisyah dengarnya, ya Rasulullah, macam mana berjalan atas kepala ni? Kaifa ya Rasulullah ni? Macam mana boleh berjalan atas kepala ni? Kata Nabi, jangan kamu bayangkan di dunia ni macam tak masuk akal. Tapi di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah SWT. Walaupun yang dalam dunia ni pun dah ada orang kepala yang ke bawah, kaki yang ke atas. Ada tak? Ada satu tarian tu kepala yang ke bawah, kaki yang ke atas. Tahu? Apa tarian? Apa nama tariannya? Breakdown semua. Ada hampir je. Hampir ada breakdown. Itu di dunia ni. Esok di akhirat juga. Apa yang boleh berlaku? Ini yang kita kena fikir. Sampai daripada masyarakat macam matahari sejengkal dari kepala. Peluhnya ada yang had mata kaki, ada yang had lutut, ada yang had peha, ada yang had pinggang, ada yang had dada, ada yang apa. Hidung pun ada. Had tengkuk ada. Ada yang berenang dalam peluhnya pun. Kecuali mereka-mereka yang dapat naungan araj. Itulah keadaan di perang mahsyar itu. Hisabnya macam mana? Kemudian ditimbang macam mana? Berat ke ringan dosanya? Berat ke ringan pahalanya? Cek. Kemudian meniti siratul mustaqim, lepas ke tak? Kalau lepas, dapat masuk syurga. Kalau tak lepas, jatuh ke dalam neraka. Ini yang kita kena fikir. Kalau kita boleh fikir benda-benda ini, tak ada masa kita nak bersembang-sembang, nak ngumpat-ngumpat orang, nak cerita-cerita, nak apa, tak ada. Sentiasa dah kita bersedia untuk menghadapi situasi itu. Tambah umur apa kita ni, apa penunggunya lagi? Kaya tak mau kaya lagi dah. Saya dah jenuh cari duit tau. Saya mula tu cikgu, ngajar, adalah duit gaji setiap bulan dah. Betul saya pencen. Minta pencen. Saya kerja apa? Mencari duitnya. Jual ikan.
Dia koma pakai van. Tek jual ikan tau. Lepas tu jual ikan juga di market. Di market kampung. Tak juga mau kaya-kaya. Habis tu sekarang ni ngajar je kerja. Tidak dia kaya. Cuma makan minum ada lah. Yang itu aja. Kaya tak mau. Jadi apa penunggunya? Inilah penunggunya. Menunggu untuk hidup selepas mati. Semua kita orang itu. Saya orang itu, tuan-tuan orang itu, perempuan orang itu. Bersedia untuk hidup selepas mati. Agaknya selamat ke tak? Tak selamat ke tak? Dapat syurga ke dapat neraka? Yang itu kena fikir tu. Alright. Itu mukadimahnya baru. Mukadimahnya pun 15 minit 44 saat. Patut mukadimah 5 minit je. Tapi ustaz ni mukadimahnya pun 15 minit 53 saat. Untuk pagi ni kita sambung pembacaan kita ya. Pada muka surat kalau tak salah saya muka surat 116 betul? Betul ke? 117. Ya 117. Kita ambil firman Allah Taala. Tajuk kita ni iman dan Islam. Apa artinya kita menganut agama Islam? Ya, setelah kita beriman, kita menjadi orang Islam. Apa tugas-tugas kita setelah menjadi orang Islam ya? Itu tajuknya. Dulu kita baca tambihun, tajuk kecilnya tambihun. Tambihun itu artinya peringatan. Tajuk besarnya ini suatu pasal pada menyatakan makna Islam. Setelah beriman kita menerima Islam. Islam lain, iman lain tau. Kemudian apa kata Allah? Ini firman Allah Taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Surah apa? Surah Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah. Udah ngaku pala. Apa surah Bayyinah ya? Tapi kalau sebut surah Lam Yakun tahu dah? Tahu tak tahu? Lam Yakun ya. Ini anunya ya. Ayatnya. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya. Ayat ke-7 yang ke-8, yang 7 dan ke-8. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, artinya beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu macam mana? Macam mana kita boleh tahu amal dan amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Apa saja ikut cara Islam, pakaian cara Islam, makan minum cara Islam, sembahyang cara Islam, berzikir cara Islam, nikah kahwin cara Islam, didik anak cara Islam, layan suami jadi cara Islam, suami layan isteri cara Islam. Itu namanya amal soleh. Mula-mula nak beriman dulu. Bila beriman, beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah yang dapat balasan yang baik ya. Jazaohum 'inda rabbihim, bagi mereka itu balasan-balasan dari sisi Tuhan mereka, jannatu 'adn, surga yang bernama Adnin. Surga Adnin ya. Surga yang canggih tu, di bawah Firdaus Adnin ya. Orang nama Adnan nama surga tu. Baik, bahawasanya segala mereka yang beriman, sekalian mereka itu dan beramal mereka itu akan amal yang soleh. Bermula sekalian mereka itu sebaik-baik manusia, khairul bariyah sebaik-baik manusia. Bermula balasan mereka itu pada Tuhan mereka itu iaitu syurga, namanya Jannatun Adnin. Ndak ke tanda. Sekali lagi, ndak ke tanda. Syurga ada berapa? 8. Ingat tu, sampai mati ingat tau. Syurga ada berapa? 8. Yang paling canggih Firdaus. Nombor 2 Adnin itu ni. Yang ketiga apa? Jannatul Ma'wa. Yang ni tak kira susunannya. Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa apa? Girlfriend. Jangan Ma'wa. Ma'wa apa? Ma'wa orang Gajah kata apa? Mak saudara. Mak saudara ni Ma'wa katanya. Kalau suaminya panggil we kulup. Pak saudara seorang namanya kulup. Kulup pendan namanya.
Kami panggil dia we kulub. Meninggal dunia dah. Ngapa dipanggil kulub penjan? Masa dia budak-budak tu jatuh dalam kuali, ayahnya tok saya tu tengah buat menisan apa? Menisan ini. Menisan kabung tu, gula kabung. Tengah ngacau gula kabung tu jatuh dalam tu. Berocor kulit tu. Dia panggil kulub penjan. Itu pak sarai saya benar tu. Mak dia abang dia mak saya. Saya panggil dia we. Tu kalau suaminya. Ya, isteri dia panggil mak we. Jangan sebut mak we ya. Mak wa macam orang Kedah, macam orang Belah Pinang, macam orang Belah Utara ni lah ya. Jannatul ma'wa. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Ada mana ni? Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tak pernah dengar ke? Kalau tak pernah dengar tak pernah sembahyang doa tu ya. Tiap-tiap bagi jemaat baca tu imam. Surah apa? Surah Sejadah ya. Surah Sejadah. Itu jannatul ma'wa nombor 3. Nombor 4, setiap waktu maghrib ke subuh ke tu imam minta dipimpin oleh tu imam apa? Darus salam. Ada tak minta darus salam? Tu imam dia minta tak? Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam. Lagi? Wa adkhilnal jannata darus salam. Masukkanlah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu nombor 4. Yang kelima apa? Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Artinya syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Segala nikmat-nikmat dalam syurga itu. Itu yang keberapa? Tadi yang berapa? Yang kelima ya. Yang keenam Jannatul Jalal. Jalal agung. Semuanya agung. Rumah agung, mahligai agung, pakaian agung, semua sempurna belaka, elok belaka, besar belaka. Kedudukannya pun macam agung juga, disanjung macam agung. Itu Jannatul Jalal. Yang ketujuh Jannatul Khuld. Khalam dal, Jannatul Khuld. Artinya apa? Kekal. Modelnya kekal, cantiknya kekal, bahagianya kekal, ilmunya kekal, tenaganya kekal, seleranya kekal, apa saja kekal. Umur sekitar 30-an. Kata B. Arifin, pengarang Indonesia, saya kata lebih kurang dalam 33 tahun. Umurnya sekira-kira 33 tahun. Kemuncak ketampanan lelaki dan kemuncak kejelitaan wanita. Umur 33 tahun. Tahun ini umur 33. Tahun depan berapa umurnya? Tahun depan berapa umurnya? 33. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33. Dari 10 tahun berapa umurnya? 33. Dari 1000 tahun berapa umurnya? 33. Sampai bila-bila umur dalam 33. Tak ada tua-tua. Ya. Itu namanya khuld, kekal. Seronoknya kekal, seleranya kekal. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, selera orang dalam syurga tu 70 kali ganda daripada selera orang-orang di dunia ni, tahu? Esok tuan-tuan ni 70 kali ganda lebih kuat makannya daripada di dunia ni. Kalau dalam dunia ni makan 3 pinggan, esok di syurga berapa pinggan makan? 210 pinggan. Ya, punya selera. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap sampai 200 pinggan lah. 210. Yang hebat tu makan macam mana pun tak dia mengah-mengah, tak ada. Tak ada. Tak ada sampai tak menampak. Elok selesa aja. Tak ada buncit perut. Dalam syurga mana ada orang buncit perut? Mana orang penat-penat? Tak ada. Mana ada letih? Mana ada jemu? Seronok aja. Lagi best apa? Lepas makan, tak ada pula pergi ke sana. Sana ke mana? Tanda. Saya kejap ni belum pergi lagi.
Lepas ini kan insya-Allah lepas ini. Tu tanda dia. Pasal apa? Pasal tak sempat. Tadi dia datang lambat tu terus mari je. Itu di kita dunia ni sana esok tak ada. Makan, lebihan makan tu dia tak ada keluar air kecil, air besar. Apa keluar? Keluar peluh, jadi peluh, tahu? Makan dia pun berpeluh badannya. Peluh tu pula lebih wangi daripada bau kasturi. Tahu kasturi? Apa kasturi? Kacang hijau, kebui, ya, lebut-lebut dengan tepung tu goreng ya. Itu kuih kasturi. Ini kasturi itu nama air wangi syurga yang dia buat dari lemak kejang dalam kasturi. Paling wangi kasturi lah tahu. Dalam bahasa Arabnya misk, min sin kap, miskun ya, dan misk di dua kaf kan. Lebih wangi daripada kasturi. Begitu juga kadang-kadang dia keluar angin. Angin tu pun juga lebih wangi daripada bau kasturi tahu. Bukan macam dalam dunia ni, peluh orang dalam dunia tu bau apa? Hapak baunya. Bangor pun, tahu bangor? Bukan bangau tau, bangor. Bangor tu paling busuk lah. Itu dalam dunia ni. Lebih-lebih angin. Kalau dalam dunia ni tengah duduk ramai, tu orang tengah-tengah tu keluar angin. Macam. Pensan orang keliling tu. Esok bila keluar angin tengah ramai-ramai tu, berebut-rebut orang menciumnya. Kenapa? Kerana wangi benar, lebih wangi daripada kasturi. Itu keadaan dalam syurga. Hendak ke tak nak. Layak kena diri masuk syurga. Nak masuk syurga ini dia. Tadi dah kita baca. Beriman dan beramal soleh. Dapat syurga ya. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Dan bagi mereka itu syurga yang bernama Jannatul Adnin. Hingga akhir ayat lah. Bermula syarat sah Islam itu, ini perut kita Islam. Sah Islam orang yang kafir itu 7 perkara. Kalau dia ada 7 ni, sahlah jadi Islamnya, boleh dia menerima Islam. Sah imannya. Yang pertama akal. Yang sebenarnya akil, orang yang berakal tu bukan akil. Tapi sini tulisnya akal. Tak boleh, akal ada, sempurna akalnya. Berakal. Ada yang tak ada akal kan? Ada yang bodoh benar angkat tangan. Atau tak ada bodoh benar digilih. Itu lawan akalnya. Lawan berakal tu sama ada bodoh ataupun dia gila. Itu maknanya kalau dia itu tak sah Islamnya. Tak wajib melakukan, bukan mukallaf lagi tu. Kerana dia mukallaf tu mukallaf. Mukallaf tu artinya orang-orang yang wajib mengerjakan perintah Allah. Sama ada perintah atau larangan. Itu mukallaf. Caranya ada 4. Yang pertama aqil, yang kedua baligh, yang ketiga sempurna panca inderanya, yang keempat sampai seruan dakwah kepadanya, sampai keseruan Islam padanya. Itu 4. Kalau ada 4 ni dia jadi mukallaf. Sebut mukallaf. Bukan maklaf ya, nanti baca min kaf lam fa maklaf ni. Mukallaf, wajib mengerjakan perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah. Keempat tadi ya. Ini salah satunya akal tadi kan. Akalnya sempurna. Yang kedua balik. Balik tu apa? Balik kampung. Balik ke Ipoh. Balik tu artinya umurnya cukup. Sama ada lelaki atau perempuan, bila dah sampai 15 tahun kira balik itu. 15 tahun hijrah tahu. 15 tahun hijrah, bukan 15 tahun masih, 15 tahun hijrah. Kira balik tu. Tapi kalau dia ada tanda-tanda sebelum 15 tahun tu, maka dia juga dikira balik. Kalau tak ada apa tanda-tanda 15 tahun ukurannya. Cukup 15 tahun, wajib sembahyang, wajib menutup aurat, wajib puasa Ramadan, wajib zakat kalau dia ada harta ya. Wajib naik haji dan sebagainya. Kerana dia dah mukallaf. Dia balik. Tapi kalau ada tanda-tandanya, lelaki ada tandanya, perempuan ada tandanya. Tengok lelaki dulu. Apa tanda lelaki? Dia mimpi bersetubuh dan keluar mani. Mukallaf tu. Walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Umur 13 tahun sudah mimpi. Mukallaf tu. Wajib sembahyang sampai tu. Wajib menutup aurat. Itu satu tanda dia. Kalau walau dia umurnya belum lagi 15 tahun. Tapi syarat pertama tu 15 tahun. Kalau tak ada apa-apa cukup 15 tahun, mukallaf tu.
Kalau belum 12 tahun datang ada mimpi malam tu, keluar mani, maka dia juga adalah mukallaf. Bagi perempuan tambah lagi satu. Ya, mimpi bersubuh satu, itu mukallaf juga. Atau datang darah haid. Tahu darah haid? Darah yang keluar daripada tubuh perempuan yang sehat secara periodical. Berarti ada masa-masa tertentu, sebulan sekali. Itu namanya datang haid. Ya. Jadi ketika itu wajib dia sembahyang, wajib dia menutup aurat, wajib dia apa? Wajib dia puasa Ramadan dan sebagainya. Itu dia. Apa baliknya? Yang ketiga, ketiadaan digagahi akan dia. Kata apa? Tak ada orang paksa. Dia nak masuk Islam, tak ada siapa yang paksa. Kalau ada orang unjuk pistol dekat apa ni kepalanya, kamu mengucap dia kalau sadar. Kalau tak, aku tembak kamu tu ya. Dia pun mengucap. Mengucap itu kerana digagahi, dipaksa. Sah ke tak sah? Tak sah ya. Dia mesti dengan kehendak diri dia sendiri. Kata orang betul apa? Voluntarily. Volunteer ya. Dia dengan keseorangan hati dia je. Baru terima. Kalau terpaksa tak boleh. Yang keempat, berkata dengan dua kalimah syahadah. Apa dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimah syahadah. Kalau sebab betul-betul asyhadu an, jangan asyhadu. Asyhadu alla an. Nun mati cuma dengan lam. Apa? Idgham kamil. Idgham sempurna. Terus jangan ada bunyi an gitu. Asyhadu alla. La tu 5 harakat sunat. Dia mat takzim. Hukum asalnya mat asli. Atau mat tabi'i. Tapi kalau dia melibatkan kalimah Allah, la itu apa la-nya? La ilaha illallah. Dia kalimah jalalah ya. Maka sunat dipanjangkan sehingga 5 harakat. Jadi kalau mengucap asyhadu alla 5 harakat ya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar, bukan madar dia. Muhammadar Rasulullah. Masa tahiyat akhir wajib ke tak kita sebut itu? Tuan-tuan membuat wajib dah. Tapi kena sebut betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Ma'arif disukun tu mesti paling command 2 harakat. Kalau dia bunyi ni betul ke tak betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul ke tak betul? Dengar dah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul ke tak betul? Udah diam lagi. Betul ke salah? Salah. Apa salahnya? Allah tu mesti 2 harakat ya. Kerana sembahyang lohor orang kena betul tu. Jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak betul tu. Buat yang betul. Ini yang betul. Dengar dah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Paling kurangnya 2 harakat. Mat arif disukun. Wa asyhadu an dengar. Wa asyhadu anna Muhammad dengar lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Baru betul. Kalau tak betul tahiyat akhirnya. Bila tak betul tahiyat akhirnya, tak betul lah rukunnya. Tak betul rukunnya, tak betul semayangnya. Tak betul semayangnya, macam orang tak semayang. Dengar ke mana ni? Nak semayang depan inilah tau. Ma'arif disukun tu paling kurangnya 2 harakat. Atau 4 harakat atau 6 harakat. Ya? Panjang tak apa. Tapi jangan kurang daripada 2 harakat. Sebab tahiyat akhir tu baca betul-betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang tu lillah aja. Tu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ya, bukan ta. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. 2 harakat paling kurangnya. Salihin. Jangan salihin aja, tak betul. Salihin. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ayat akhir. Ini pun gitu nama Islam. Kena sebut asyhadu. Kalau kita baca kitab namanya Zadul Muta'allim, wajib membaca asyhadu. Ada juga setengah ulama katakan tak payah. Memadai dia kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada ulama kata begitu ya. Tapi tidak akan selamat ikut kata ulama yang katakan mesti sebut asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maka Islam dia. Berkata dengan dua kalimah syahadah. Yang kelima berturut-turut antara dua kalimah itu. Jangan sebut asyhadu an la ilaha illallah. Itu merokok dulu. Puih. Habis itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Diselangi dengan perbuatan yang lama tak sah. Makan mi pula dulu. Dah habis mi sekarang baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima tak? Terima ke tak syahadah apa itu? Tak terima ya. Jangan ada diselangi dengan diam yang lama, mesti betul-turut. Cakap syariahnya kata mualat ya, mualat. Berturut-turut antara dua kalimah itu. Yang keenam, tertib. Tertib apa? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tak tertib apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Yang kemudian didahulukan dan yang dahulu dikemudiankan. Tak betul. Dia mesti ikut urutannya. Ikut susunan dia, tahu? Dia namanya tertib. Dan yang ketujuh dengan lafaz asyhadu. Ini pun orang kita ni kata mesti sebut asyhadu ya. Asyhadu alla. Jangan asyhadu al. Sekarang ada asyhadu an la ilaha. Mana datang wa tu? Asyhadu alla. Sebut asyhadu an la ilaha illallah. 1 2 3. Bagus. Pandai murid-murid tadika cikgu ya. Banyak orang salah tau. Asyhadu an la. Mana datang wa tu? Kadang dia azan macam tu. Sini tak ada lah ya. Saya tak pernah dengar orang sini azan pun. Ini murid pondok-pondok tekan salah baca lagi ya. Pondok ngaji belajar bahasa Arab ada belajarnya. Belajar azan ada. Tapi ada tempat-tempat tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Wan begini. Jangan tambah wa tu. Asyhadu alif. Dengan lafaz asyhadu pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan mesti ada asyhadu wasa. Imam lain mungkin kata tak payah asyhadu sah ya. Tapi tidak selamat sebutlah asyhadu tu ya. Baik. Bermula rukun Islam itu iaitu 5 perkara. Bermula rukun Islam 5 perkara. Ada hadisnya ya, bunyal Islam ala khamsin ya. Itu hadis itu terdapat dalam kitab hadis 40. Datang Jibril menyerupai seorang pemuda. Menyerupai sebagai seorang pemuda. Pakaiannya kemas, rambutnya elok sikatnya, bajunya tak ada langsung comot. Tak ada debu langsung. Nak dia katakan dia orang tempatan, seorang pun tak kenal. Nak dia kata orang Jeliang, siapa pun tak kenal. Nak dia kata orang jauh, pakaiannya kemas benar. Smart benar, debu pun tak ada. Zaman dulu orang kalau musafir, mana rupa pakaian? Pakaian macam mana? Berdebu-debu lah kerana musafir naik apa ketika tu? Naik apa? Naik unta, naik kuda. Sekarang ni musafir naik apa? Naik kapal terbang. Ada sini ke Mekah, elok lagi apanya? Elok pakaian. Ini dulu musafir mesti berdebu-debu kan bajunya. Ini dah nak katakan dia musafir, pakaiannya elok, kemas je. Nak kata orang tempatan, siapa pun tak kenal. Jadi dia datang. Rupanya dia mesra benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam Rasulullah pun seronok benar nyambut dia.
dia duduk dekat Rasulullah, bertindih lutut dengan Rasulullah. Pemuda tadi, maknanya kalau bertindih lutut tu mesra ke baru kenal? Mesra benar dah. Bukan baru kenal ya, mesra. Saya dah berapa tahun dah ngajar sini. Tak ada siapa pun nak duduk tindih lutut dengan saya. Ya dah. Cara-cara aja. Ini dah mesra benar. Dia tepuk paha Rasulullah, Rasulullah pun balas balik tepuk paha dia. Maknanya tanda mesra benar tu. Apa tu dia tanya? Hadis ni masyhur, semua orang dah baca dia ni. Tuan-tuan puan dah baca belaka. Dia pun tanya kepada Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang iman. Rasulullah kata, beriman tu ialah kamu percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan malaikat dan sampai beriman namanya. Dia betul apa? Bila jawab Rasul aku kata, sadaqta, betul kata kamu. Dia nanya, dia betul kan. Betul tanya lagi, cerita aku tentang Islam. Rasulullah kata, bunyal Islam ala khamsin ya. Dibina Islam di atas 5 perkara. Kamu mengucap 2 kalimat syahadat, kamu sembahyang sampai habis ya. Apa jawab pemuda tadi? Betul kata kamu. Betul katanya. Kemudian cerita kepada aku tentang ihsan. Rasulullah kata, ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat akan dia. Kalau kamu tak boleh melihat akan dia, ketahui bahawa dia melihatkan kamu. Betul kata kamu ya. Kata dia, pemuda tadi. Betul tanya lagi, bila berlakunya hari kiamat? Jawab Rasulullah, orang yang bertanya dengan orang yang ditanya itu dua-dua tak tahu. Yang tahu siapa? Allah Ta'ala saja. Betul kata kamu ya. Begitulah. Udah habis soalan tu tentang ihsan, hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Tanya Rasulullah mencerita tanda kiamat begini-begini, dia pun balik. Pemuda tadi balik. Rasulullah tanya para sahabat, kamu kenal ke siapa orang tadi? Jawab sahabat-sahabat, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Kami tak tahu. Jawab Rasulullah, itulah dia Jibril, datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Walaupun Jibril, tapi tidak menyerupai malaikat, dia menyerupai manusia. Pemuda ya, itu Jibril. Hadis ni masyhur, hadis 40 ada. Dalam mustikah hadis ada ya. Masyhur hadis ni. Ini pun begitu. Jadi dengan lafaz asyhadu ikut Imam Syafi'i ya. Bermula rukun Islam iaitu 5 perkara seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis ni sini dah baca. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Artinya apa? Artinya didirikan akan Islam itu atas 5 perkara. Itu rukunnya, dia rukun itu sendi. Kalau salah satu tinggal, artinya tak cukup Islam ya, tak sempurna Islam. Yang pertama naik saksi, kena mengucap. Naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu iaitu pesuruh Allah. Itu kena mengucap. Naik saksi. Mengapa naik saksi? Kerana kita memperbaharui penyaksian kita masa kita di zaman alam roh dulu. Kita dulu sebelum kita ke dunia ni ada satu alam namanya alam roh. Badan tak ada, roh aja. Cuma kita dah lupa. Saya pun dah lupa, tuan-tuan pun dah lupa, perempuan pun dah lupa. Kita ni pernah roh kita ni dikumpulkan oleh Allah Taala di alam roh namanya alamnya. Alam tu alam, tahu alam dunia. Dunia roh zaman itu, roh aja, lain badan tak ada, apa tak ada. Lalu Allah kumpulkan roh saya, roh tuan-tuan, roh siapa lagi? Roh Najib Abdul Razak, roh Ahmad Hamidi ya. Apa? Roh Piramdi, roh Saloma. Lagi roh apa? Roh Michael Jackson, roh George Bush, roh Saleh Kamil, tak kenal? Roh Ibrahim Pendek, tak kenal? Dikumpulkan semua roh-roh tu. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Ada pernah dengar ayat ni? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita pun jawab semua dia. Qalu tu bukan mati tau. Qalu tu berkata roh-roh tu, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Maknanya kita dulu, roh kita dulu pernah menyaksikan Allah Taala. Cuma bila disatukan roh tu dengan badan kita, kita lupa penyaksian itu.
Lupa. Siapa ingat tuan? Dulu pernah menyaksikan Tuhan. Siapa tak ingat? Saya pun tak ingat. Oleh kerana lupa, kalau nak kembali menjadi orang yang beriman, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kata kita ni? Kita ni? Kena mengucap kan? Tidak. Kenapa? Kerana baka kita beriman. Bapa kita beriman, mak kita beriman, maka kita tidak wajib beriman. Tapi kalau kita lahir-lahir jadi anak orang kafir macam, bila nakkan jadi Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Itu ada upacara mengucap 2 kalimah syahadah. Ya? Kita ni tak wajib. Tapi ada tak mengucap 2 kalimah syahadah? Tuan-tuan dan perempuan, ada tak mengucap 2 kalimah syahadah? Bila? Dalam solat, dalam sembahyang kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Baru diterima. Ya. Yang kedua, mendirikan akan sembahyang. Tengok, mendirikan akan sembahyang. Tak boleh sembahyang dengan niat saja, tak boleh. Kena lakukan. Berdiri, boleh berdiri, rukuk, iktidal, sujud. Kita namanya mendirikan sembahyang. Ya. Kalau dia niat je aku sembahyang ni, aku zuhur je, boleh tak? Tak boleh, ya. Kena didirikan sembahyang. Kecuali dia sakit, itu lain cerita, ya. Dia uzur, tak boleh. Kalau tak, kena didirikan. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, memberi akan zakat. Zakat bayar. Bila ada harta cukup nisab, cukup haul, kena bayar zakat. Itu wajib tu. Orang yang tak berzakat esok, dia jadikan harta zakat itu, yang patut dia keluar untuk zakat tu, harta itu dijadikan Allah sebagai ular. Tahu ular? Ya Allah, ular. Tak kerti benar ke cakap-cakap Perak ni? Bukan orang Perak ke mana ni? Bila saya tanya tahu ular tak? Tak ada dengar tahu? Ular. Sebut betul-betul. Ular. Bukan ular. Ular orang Pekan. Ular orang kampung, orang kampung Gajah kata ular. Dia jadikannya harta itu sebagai ular. Ular tu digantung ke lehernya. Apa buat di ular tu? Gosok-gosok bisa. Agak-agak apa buat di ular tu? Dipatuk-patuknya, digigit-gigitnya, dikokak-kokaknya, dipukul-pukulnya. Begitulah. Ular tu bisanya kalau dia ada di dunia ni, dia patutnya tanah tu bisa tersampai ke kita. Itu punya bisa ular. Bagi orang yang tak berzakat. Sebab itu siapa cukup hartanya, hendaklah mengeluarkan zakat. Kerana dia merupakan hukum. Mengelupakan hukum. Tak keluarkan zakat katanya dia dah menganiaya orang yang wajib menerima zakat. Kerana harta itu bukan dia punya lagi dah. Siapa punya? Asnaf yang 8 dia punya, ya. Jadi siapa cukup nisabnya, cukup halnya, wajib dia mengeluarkan zakat. Kemudian puasa pada bulan Ramadan. Apa hukumnya? Wajib. Kenapa nak puasa? Allah nak latih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ke tak? Ya ke tak? Di bulan Ramadan latihannya sikit hebatnya. Dilatih kita dengan banyak semayang. Ya ke tak? Dilatih kita dengan banyak selawat. Ya ke tak? Dilatih kita dengan banyak zikir. Ya ke tak? Dilatih kita dengan banyak sedekah, ya ke tak? Dilatih kita dengan banyak baca Quran, ya ke tak? Itu latihan-latihan itu semua menjurus ke arah ketakwaan. Allah bagi kita latihan-latihan sebulan namanya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila cukup sebulan, kita dah jadi orang takwa. Baru layak menyambut hari raya Aidilfitri. Baru layak apa? Bertakbir, menandakan kita menang melawan syaitan dan hawa nafsu. Kita menang. Itu yang takbir tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila takbir raya jangan menangis. Itu kalimah menandakan kemenangan. Apa menangis pula? Tapi orang Melayu bila takbir menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kalau dengar dia orang Arab terkejut, dia apa orang Melayu ni toyak? Tanda kemenangan, tanda kemenangan dia toyak. Patutnya apa? Semangat.
Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Betul tu. Nan dia semangat. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zaman ahzab wahdah. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang esa. Benarlah janji-janji Allah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dan bantuan Allah kepada tentera-tenteranya. Bagaimana? Wa 'azza jundah, dan membinasakan memberi bantuan kepada tentera-tenteranya. Wa zamal ahzab wahdah, dan menghancurkan segala musuh-musuhnya, habis hancur. Takkan kita berperang dengan musuh tu nangis betul ke? Matilah kamu je, betul ke? Patut mati kamu, macam tu berperang. Ini dah bila takbir tu meraung, melala. Terkejut orang tengok orang Melayu. Kenapa orang Melayu begitu? Saya pernahlah berhari raya Aidilfitri itu di Mekah, sebulan namanya. Orang Mekah tak ada menangis pun. Padahal kalau baca Quran tentang bab azab tu menangis kan. Tapi dah takbir tak ada. Bersemangat mereka tapi yang mau menangis tu orang Melayu. Cari artis-artis yang suaranya merdu je. Itu mulalah mendayu-dayu. Kita dengar pun menangis. Jadi lain kali jangan menangis ya. Alright. Itu puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji kepada Baitullah bagi seseorang yang berkuasa. Berkuasa tu apa? Belanjanya cukup, belanja isteri yang tinggal cukup. Kalau nak tinggal isteri lah, kalau dia seorang pergi cukup keluarganya. Kemudian tambang cukup, perjalanan aman, ada kenderaan pula, ada kelulusan tabung haji. Bagi kita sekarang ada kelulusan tabung haji, itu wajib dia pergi haji ya. Siapa yang mampu, yang berkuasa pergi haji, saja tak siur nak pergi haji, saja tak nak pergi haji, tapi ada mampu boleh pergi, tapi dia mampu, dia tak nak pergi, saja tak siur aja, mati dia sebelumnya, maka dia mati sebahagian dari Yahudi dan Nasrani. Siapa hendak? Siapa hendak? Angkat tangan, jangan angkat gambar, mana orang hendak? Dia sebagian dari Yahudi dan Nasrani. Kedua-dua ni orang yang sangat Allah murkai. Dalam Fatihah ada sebut tak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub tu jangan jadikan aku ni seperti orang-orang yang kamu murka. Siapa murka? Yahudi. Waladdallin siapa? Orang yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Jadi Allah murka kepada kedua-dua ni. Tiba-tiba orang yang tak nak pergi haji tu seolah-olah dia jadi Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada mampu pergi, jangan nunggu dah tua. Sekarang dah tua nak baik kau mau model lagi, tapi pergi juga. Sebab tu yang muda-muda tu pergi, ada kesempatan pergi. Saya pergi mengerjakan haji umur 35 tahun tahu. Umur 35 tahun, anak 3 orang tinggal. Isteri tinggal, saya seorang pergi ketika tu. Lepas itu baru isteri bersama dengan saya. Itu dah tua lah. Tahun 2002 tak silap saya. Isteri saya pergi. Berdua-duaan, baru honeymoon. Sejak itu saya seorang je. Kalau udah tua baru pergi, kadang-kadang dia had Jeddah je. Sampai Jeddah sudah terdeek. Tahu terdeek? Tahu terdeek? Bangkit tak lalu. Sampai di Mina kadang-kadang tu, saya pernah melontar untuk satu orang Melaka. Kenapa dia dah tak boleh bangkit? Sudah tua tu, berpenyakit tu, sudah tak boleh bangkit. Orang lain melontar bagi dia. Saya pernah melontar satu orang tu. Ada orang daripada Melaka ya. Nak bagi saya duit tak nak. Kerana apa teruk benar pergi ke Jemrah tu lontar aja, susah benar ya. Alright, itu dia ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada mampu wajib mengerjakan haji ya. Ini hadis meriwayatkan akan dia oleh Al-Bukhari dan
Muslim. Bukhari Muslim seperti hadis sahih kan? Bukhari itu bukan namanya Bukhari. Namanya Ahmad bin Ismail. Tapi dia asal dari bandar Bukhara. Bukhara itu mana? Satu bandar dalam negara Uzbekistan. Tahu Uzbekistan? Eropah Timur. Belah sana Afghanistan tu nama Uzbekistan yang tan tapi dia dah masuk bahagian Eropah. Kan? Sebab dia panggil dia Bukhari. Muslim nama dia. Muslim betul nama dia Muslim. Cuma dia bukan Arab. Dia orang Parsi lah, orang Parsi. Orang Parsi tu keturunan Iran itu Muslim. Bukhari ni bukan orang Arab juga. Orang itulah orang Uzbekistan tu. Tapi kerana dia berasal dari Bukhara, imam lah tu dia panggil Imam Bukhari. Orang dulu memang apa itu. Ada pernah dengar ada orang namanya Hasan Basri, ada tak? Ulama terkenal namanya Hasan Basri. Namanya Hasan. Dia duduk di mana? Di Basrah. Basrah tu satu bandar dalam negara Iraq. Jadi dipanggil dia Hasanul Basri. Banyak lagi. Orang Melayu ada. Ada orang Melayu namanya Syekh Daud Al-Fatani. Ada pernah dengar? Ada. Namanya Daud. Dia orang mana? Orang bertani. Dia cakap Melayu lah. Orang bertani cakap Melayu. Cuma slang yang lain lah ya. Tapi cakap Melayu. Orang Melayu betul mana? Cakap Melayu betul-betul. Orang Kuala ni. Ada pernah dengar nama Idris Al-Marbawi. Ada tak? Namanya Deri. Dia asal di mana? Lubuk Merabah. Tahu Lubuk Merabah? Nak pergi ke Gerik itu ikut Kuala tu ada jalan tu namanya Lubuk Merabah ya. Ada satu simpang tu namanya. Kecil je kampung. Jadi dia panggil dia Marbawi. Idris Al-Marbawi. Cuma dia orang Melayu tapi cakap Arab macam Arab. Dia cakap Melayu macam bunyi Arab juga ya. Itu Idris Marbawi. Anak saudaranya ada seorang ni jadi majlis fatwa di Perak. Dipanggil Ustaz Husni, Dr. Husni, PhD. Anak saudaranya. Tawaduknya macam Idris Marbawi juga ya. Namanya Deri. Dipanggil Idris Marbawi kerana dia asal daripada Lubuk Merabah. Kita pun boleh. Saya pun boleh. Kerana saya asal dari mana? Asal dari kampung. Boleh tak? Siapa yang ngajar kau malam? Sebut apa? Ibrahim Al-Kampari. Boleh tak? Boleh ya. Kalau tak nak Kampari siapa? Ibrahim Al-Kampung Gajahi. Boleh? Tuan-tuan boleh? Perempuan pun boleh ya. Jadi sebut nama. Ada pula yang hidup lagi ni, cerita yang hidup lagi. Ada tak pernah dengar nama Syekh Nurdin Al-Marbuk Al-Maki Al-Banjari? Ada pernah dengar tak? Ada lagi ni, orang Indonesia. Lawa orangnya. Banjur ni lawa-lawa tu putih-putih tau. Namanya Nurdin Al-Marbuk tu dia berkat, ke mana pergi berkat. Orang suka dengan dia ya, berkat aja. Rezeki banyak dan sebagainya. Al-Maki tu apa? Kerja ni maki orang dia. Cakap kamu cakap itu kan? Apa maki? Dia lama duduk di Mekah. Al-Maki. Betul? Al-Banjari? Dia orang Banjar. Orang Kulaan. Tahu orangnya. Betul. Jadi maknanya dia boleh ubah-ubah nama. Ini bukan betul juga. Siapa tadi? Bukhari dan Muslim tadi ya. Ketahui olehmu bahawasanya disimpan akan rukun Islam itu pada 5 perkara itu juga. Rukun Islam 5 perkara aja. Bukan tak lebih ya. Tiada yang lainnya daripada segala ibadat. Kerana bahawasanya segala ibadat iaitu tersimpan ia dalam 3 perkara. Apa saja ibadat? Ada 3 perkara. Yang pertama ibadah yang dibangsakan akan dia kepada perkataan. Iaitulah mengucap 2 kalimah syahadat. Yang ibadah tu. Kena sebut. Kalau mati tak sah lagi ya. Dalam hati tak sah lagi. Kena sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut dalam bahasa Arab. Cakap Melayu tak boleh. Yang kedua,
ibadah yang dibangsa akan dia daripada meninggalkan akan suatu. Iaitu yang seperti puasa. Itu ibadah tu. Puasa tak makan, tak minum, tak ada bersubuh, tak ada mengumpat. Anggota yang 7 mesti puasa juga. Mata kena puasa, telinga kena puasa, lidah kena puasa, dan tangan tu semua puasa belaka. Jadi tak ada larangan ya. Itu ibadah puasa. Yang ketiga, ibadah yang dibangsa akan dia kepada perbuatan, iaitu terbagi ia kepada 3 bahagi pula. Yang perbuatan ada 3 jenis. Yang pertama, ibadah yang dibangsa akan dia kepada badan juga, iaitu semayang. Semayang ada tak rukuk, ada tak i'tidal, ada tak sujud, ada tak duduk antara 2 sujud, ada berdiri, ada bongkok, ada duduk dan sebagainya. Itu badan berlakunya. Rukun ni panggil rukun apa? Rukun fi'li. Fi'li itu apa? Perbuatan. Rukun fi'li ada apa? 7. Iaitu berdiri betul, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan sebagainya. Duduk tayar akhir, itu perbuatannya. Yang kedua, ibadah yang dibangsakan dia kepada harta juga. Kalau ada harta apa buat? Cukup nisab, cukup haul apa buat? Keluarkan zakat. Wajib tu. Yang ketiga, iaitu ibadah yang bersusun daripadanya badan dan harta sekali. Badan dan harta sekali. Nak badan dengan harta, iaitu mengerjakan haji. Badan nak pergi sana. Kalau tak lalu, kena upahkan orang lain. Tapi yang wajibnya diri dia tu, badan nak pergi sana. Begitu juga harta. Nak pergi haji, kena ada duit je dah. Kita apa nak bayarkan tambang. Sekarang ni tambang pergi haji berapa duit? Kalau kali pertama berapa duit? Berapa? Sekarang saya berapa? 10,000. Lebih kurang 10,000 lah kalau kali pertama. Kalau kali kedua 25,000 tak silap saya ya. 25,000. Kalau kali kedua. Itu kena harta pun kena dikorbankan untuk mengerjakan haji. Saya masa pergi haji itu 4,500 aja. Tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80. Ada yang belum lahir pada tahun 80 ya. 4,500. Ada pula lebih sampai di Mina dibaginya kami duit pada. Lebih tu dibaginya tau. Balik mau duit lagi. 1,000 lebih buat duit. Beli barang pula lepas tu. Itu zaman itu. Gini hari pergi yang pertama dah 10,000. Yang kedua 25,000. Kalau pakai package lagi lah banyak harta kena keluar ya. Itu 3 jenis ibadah ya. Yang pertama hanya dengan perbuatan, badan saja. Yang kedua badan dengan harta, iaitu zakat. Yang ketiga badan dengan harta juga. Badan dan harta dengan harta, iaitu naik haji ya. Yang kedua tadi harta aja, bukan badan ya, harta aja kena keluarkan zakat. Yang ketiga badan dan harta. Dan bahawasanya tiada disebut segala ibadah yang lain daripada 5 perkara itu. 5 rukun Islam tak ada lagi, itu aja. 5 perkara itu aja. Mengucap, semayang, puasa, zakat dan naik haji ya. 5 itu aja. Di dalam rukun Islam, kerana yang lain itu fardu ain. Yang 5 itu fardu ain. Fardu ain itu apa? Apa itu fardu ain? Wajib atas tiap-tiap individu. Itu fardu ain. Mengucap semua wajib mengucap. Semayang semua wajib mengucap semayang ya. Zakat juga semua wajib zakat. Kalau ada harta yang cukup, syarat cukup. Kemudian apa? Naik haji pun wajib. Paling kurang sekali dalam seumur hidup. Itu rukun Islam yang 5 ya. Yang lain tu bukan fardu ain ya. Dan yang lain daripada 5 itu sunat. Apa itu sunat? Ambil pisau potong ya. Itu bersunat. Sunat apa artinya? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu sunat. Jangan juih haji bibi bila dengar sunat. Allah sunat kan wajib, sunat je. Sunat ni lah dapat apa? Dapat darjat di sisi Allah Taala. Allah bagi pangkat esok di akhirat. Tahu? Nak pangkat tak? Macam dunia ni ada tak orang pangkat?
Ya. Askar ada pangkat kopral, sarjan major, warrant officer. Kemudian sampai kepada major, captain, colonel dan sebagainya. Ada pangkat? Di syurga pun ada pangkat. Hendak kita nak pangkat syurga. Pangkatnya apa? Muflihun, al-muflihun, al-faizun, yang berjaya. Muflihun itu dapat kemenangan. Ashabul yamin, golongan kanan. Al-abrar, al-abrar itu orang yang berbakti. Al-muqarrabin, itu orang yang hampir dengan Allah Taala. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat besoknya. Kalau tidak pangkat itu, kena banyak buat yang sunat. Semayang ada sunat, puasa ada sunat, pakaian ada sunat, harta boleh sedekah dengan cara sunat ya. Jadi dapat pangkat esok di sisi Allah Taala. Tidak pangkat dah. Sekali lagi, tidak pangkat itu tak? Lemah je jawab ni pun. Tidak pangkat dah. Atas buat banyak sunat tu. Jangan curi HBBO nama sunat tu. Sinyal tu aja. Begitu juga makruh. Yang makruh tu kadang-kadang ada yang curi biar. Bukan haram, makruh aja. Makruh tu artinya Allah benci, tau. Dia buat tidak berdosa tapi ditinggalkan dapat pahala. Jadi tak berdosa tak apa, Allah tak, cuma Allah tak hukum, Allah tak denda. Tapi Allah benci. Kariha tu benci, Allah benci. Kalau Allah benci di akhirat besok, malaikat suka kan? Allah benci esok, malaikat suka kan? Nabi suka kan? Rasul suka kan? Wali-wali suka kan? Para sahabat suka kan? Cuba bayangkan kalau orang benci dengan kita di dunia ni, tegur tak nak nyawa, pinjam tak bagi dia hati kita pun dia tak nak, menderita tak dalam dunia ni? Di akhirat esok itulah malaikat tak nak negur, Rasul tak nak negur, Allah tak ada pandang dengan pandangan rahmat. Dia pandangan apa ni? Pandangan benci daripada dia untuk kita ya. Jadi itu buat makruh ya. Jangan buat yang makruh-makruh. Jangan tinggalkan yang sunat-sunat. Yang sunat buat, yang makruh tinggalkan ya. Begitulah. Dan bahawasanya dahulu akan hilang. Yang akan hilang yang 5 itu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana ia asal agama dan syaratnya dan barang yang lain daripadanya itu furuknya. Furuk itu cabangnya, furuknya dan masyruknya. Jangan jadi syarat saja, masyruknya. Masyruknya. Sikit lagi tuan-tuan, bagi habis pelajaran ini ya. Kemudian sembahyang kerana bahawasanya ia tiang agama. Sembahyang itu tiang agama. Mana tahu Rasulullah khabar. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Orang tak sembahyang tu dia jadi peroboh agama, pemusnah agama, musuh agama, musuh Tuhan. Orang tak sembahyang. Kita ingat musuh Tuhan tu George Bush, kita ingat Benjamin Netanyahu, kita ingat Radwan Karadzic. Rasulullah tak sebut pun. So kata musuh agama yang merontohkan agama ialah orang yang tak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita musuh agama tu. Kadang-kadang cucu kita musuh agama tu. Kadang-kadang siapa? Pak saudara kita musuh agama tu. Kadang-kadang suami kita musuh agama tu. Bersuami kau orang tak sembahyang, dia bersuami dengan musuh Islam. Jadi benih kepada anak-anak kita. Rupanya dapat benih musuh Islam. Kadang-kadang isteri-isteri kita tak sembahyang, sama sebantai tidur dengan kita. Rupanya kita tidur dengan musuh Islam. Itu orang tak sembahyang ya. Jadi orang yang tak sembahyang tu musuh Islam tu, musuh agama tu. Itu sebab dia kata tiang agama. Patutnya tiang agama tu kalau ikut otak kita bukannya sembahyang. Sembahyang bukan teruk penuh. Mana teruk? Sembahyang ke haji? Mana lebih teruk? Sembahyang ke haji? Haji lagi teruk. Patutnya haji dia tiang agama. Mana lebih teruk? Sembahyang ke puasa? Puasa lagi teruk. Cakap pukul 5, 5:30. Macam mana puasa dia? Punya bulu apa tu berkeroncong pokok. Patutnya puasa lah. Tapi Allah kata tidak.
Dia jadikannya semayang itu tiang agama. Itu sebab perintah semayang tu dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Direct dari Allah. Ajalah. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, memberi perintah semayang. Asalnya berapa waktu? 50 waktu. Minta korang sekarang ni tinggal 5 waktu, mujol pun. Kalau 50 waktu lalu kan? Tuan-tuan dan puan, kalau 50 waktu lalu kan? Saya tengah ngajar dan berapa kali semayang kalau 50 waktu? Kalau 50 waktu sehari semalam, saya tengah ngajar dan berapa kali semayang kan? Kita boleh tahan kerana kita di masjid. Kalau tengah main bola, dribble tu, open goal tu, nak score tu, waktu semayang, Allahu Akbar di padang. Lalu kan? Jadi mujur dah, tinggal 5 ya. Jadi semayang penting, jadi tiang agama. Itu semayang kerana bahawasanya ia tiang agama dan berulang-ulangnya hari dan berhimpun di dalamnya segala jenis ibadah yang dibangsakan dengan dia tadi. Ada ibadah harta, ada ibadah badan, ada ibadah ibadah badan, ibadah sebutan dan sebagainya. Ada belakang tu, tiga-tiga tu. Ia tiang agama dia berhimpun pada segala jenis ibadah yang dibangsa akan dia daripada niat hati. Itu ibadah niat dan perbuatan anggota. Ada sujud, ada rukuk, ada i'tidal, dan perbuatan perkataan lidah. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi perbuatan lidah. Fardunya dan sunatnya. Ada yang fardu, ada yang sunat. Kemudian zakat kerana bahawasanya berulang-ulang menyebut Allah Ta'ala akan dia dalam Quran banyak ya. Kemudian daripada semayang, dia selalu dikapitkan dengan semayang. Wa aqimus shalah wa atul zakat. Dia regu zakat tu regu dulu semayang. Berulang-ulang tu. Yang dibangsakan akan dia kepada harta dan bergantung dengan dia dengan beberapa ibadah pula. Kemudian puasa kerana bahawasanya ia ibadah daripada jihad. Jihad tu berlawan, lawan hawa nafsu, meninggalkan makan. Meninggalkan akan meninggalkan makan, meninggalkan minum, iaitu terlebih musyaqqah tu lebih susah. Atas nafsu, menyusahkan nafsu. Nafsu nak makan, dia tak boleh makan. Nafsu nak minum, tak boleh minum. Nafsu kata nak bersubuh, dia tak boleh bersubuh. Ni waktu puasa kan? Daripada perbuatan lagi pula yang berulang-ulang pada tiap-tiap tahun. Ada yang berulang hari-hari, ada yang berulang tahun-tahun ya. Zakat berulang tahun-tahun, puasa berulang 3 tahun. Lagi haji tak ada 3 tahun, sekali dalam semua hidup. Kemudian haji kerana bahawasanya ia bergantung dengan selama-lama umurnya 1 kali saja yang wajibnya. 1 kali jua. Dan mendatang dia itu atas kebanyakan perbuatannya itu dan yang disuka oleh nafsunya. Banyak yang suka. Naik haji tu banyak. Boleh bersuka-suka dengan hawa nafsu. Nak membeli belah, boleh nak pergi haji beli belah. Banyak gadget-gadget yang sekarang ni banyak di Mekah boleh jual ya. Boleh beli. Jadi dia dengan nafsu. Ada melawan nafsu pun ada, ikut nafsu pun ada. Rasa nak nampur orang Arab pun ada, itu ikut nafsu. Melawan nafsu pun ada. Itu orang naik haji ya. Kena berhadapan dengan ujian-ujian dia. Wallahu a'lam. Akan datang kita baca menyatakan segala jalan kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak mencari Allah, nak menuju Allah Ta'ala? Itu bulan depan lah kalau panjang umur. Kalau tak padam ya. Kalau padam, carilah ustaz lain banyak di pondok ni ya. Yang sedia ngajar pada ya. Alright. Cukup sekadar itu. Ya, sudah 1 jam 14 minit 37 saat. Dengar dah? Usah buel le. Teman dah kutai ngajar tau. Tahu kutai? Orang sekarang kata tak sebut kutai, orang sebut otai.
Dah lengah dah tu. Itu pun mujur duduk atas bangku. Kalau bersilap, kalau bersilap, molek bersilap tu selemput tu silap balik tu selemput balik. Rasa-rasa nak baring segan pula ustaz di depan. Mujur tajuk terbuka ni. Kalau tak terbuka, hai, saya yang ajar depan, dia yang ajar belakang. Jadi kalau tajuk terbuka, tak berani nak cakap. Saya nampak kat sini. Alright, sekian dulu pembacaan kita, bukan ngajar pun, pembacaan kita pada pagi ni. Salah silap minta ampun, minta maaf. Kalau faham, itulah, terimalah itu daripada Allah Ta'ala. Itu tanda Allah sayang kita, Allah bagi kita kefahaman. Kalau tak faham, itu bukan salah tuan-tuan dan puan. Itu salah saya. Gagal saya untuk memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan. Jadi sekian dulu. Sekali lagi ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi